Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Saya Jamaatul Firdaus binti Halim, nutritionist daripada KK Jalan Angsana, ingin berkongsi sedikit perkongsian hari ini iaitu mengenai keseimbangan kalori. Kalori juga kita boleh kenali sebagai tenaga ya. Kita boleh tengok dulu apa jenis-jenis diet yang popular di Malaysia lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengoklah diet-diet mana yang tuan-tuan dan perempuan tengah buat sekarang ataupun pernah buat sebelum ni. So antara diet-diet yang popular dekat Malaysia adalah seperti Eat Clean, Atkins Diet, Detox Diet, Intermittent Fasting ataupun IF, Replacement Meal atau banyak-banyak lagi lah. Kadang-kadang ada selebriti ataupun ada influencer yang mengamalkan certain diet yang popular kan dan diviralkan dan ada ikut. So ada yang berjaya, ada yang tak berjaya lah. Okay, melalui program ini, apa yang kita akan fokus adalah yang pertama perubahan tingkah laku di kalangan tuan-tuan dan perempuan. Contoh, sebelum ni memang tiada senaman, so kita punya coach ataupun kita punya jurulatih akan terapkan aktiviti fizikal yang bersesuaian lah dengan tuan-tuan dan perempuan dan juga kita akan terapkan adalah ilmu pemakanan. Okey, ilmu pemakanan ni sangat penting untuk kita elakkan perasaan mudah putus asa ataupun yang pentingnya sekali adalah untuk kita beradaptasi dengan persekitaran. Agak sukar ya untuk kita kalau kita yang bekerja ni untuk mendapatkan makanan yang kita kata eat clean lah, tiada minyak, tiada garam, agak susah. So kalau kita nak beradaptasi dengan persekitaran, kita boleh pilih makanan yang bersesuaian tetapi masih memenuhi keperluan kalori yang kita perlu makan dan juga kandungan nutrisinya yang tinggi. Okay. Menu yang kita akan gunakan dalam program ini adalah berdasarkan menu yang apa yang tuan-tuan perempuan makan. So kita tak akan bagi jadual lah. Tak ada jadual. Hari Ahad makan sup, hari Isnin makan ikan bakar, hari Selasa makan salad, tak ada. So menu-menu yang anda makan adalah berdasarkan apa yang anda biasa makan. Cuma kita modifikasikan berdasarkan keperluan kalori dan juga kita kata kandungan nutrisi. Kalau biasa makan nasi goreng hari-hari, mungkin kita akan ubah kepada nasi putih. Okay, itu yang kita katakan yang ditentukan sendiri oleh peserta. Okey, apa yang kita fokuskan dalam program ini adalah suku-suku separuh kerana ia bagi saya adalah satu konsep yang agak mudah, sangat mudah untuk tuan-tuan perempuan praktikkan, tak perlu modal yang banyak, just hanya kita kata kefahaman lah dan juga kita akan tentukan kalori berdasarkan individu. Tiada standard lah kata-kata 500 kalori je setiap orang makan, tak. Dia akan berdasarkan keperluan individu dan juga senaman yang tuan-tuan perempuan akan lakukan. Okay, kita tengok sikit kepada obesitas. Kita sentuh sikit pasal cabaran lah sebab kita berdepan dengan cabaran yang banyak, so kita kena kuat kita punya emosi, kuat kita punya mental lah untuk menangani kita kata godaan-godaan persekitaran kita. Yang pertama adalah portion size. So bila kita dalam situasi untuk memilih sama ada perlu tambah RM1 untuk extra large ataupun tak. So kita kena tengok juga keperluan kalori lah. Ini contohlah burger, kalau kita kata kat sini dulu tahun 20 tahun lepas burger kita semua kecil-kecil je kan. So tak ada yang extra large ataupun nak tambah double patty ke apa ke. Tapi kalau kita tengok sekarang kebanyakan burger-burger yang ada kat pasaran semuanya makin tinggi-tinggi ya, dia stack up lagi tinggi lagi besar. Kalori for sure akan berubah. And then harga dia pun tak banyak sangat beza pun. So kita kena macam mana kita nak menangani godaan-godaan untuk harga murah tu. So kita nak pilih kalau nak makan burger, sekali-sekala kalau kadang-kadang kita teringin kan. So kita nak pilih burger yang mana. So kalau kat sini contoh burger yang lama dulu 333 kalori saja. So kalau compare dengan burger yang sekarang 590 kalori. So ada beza 257 kalori. So kita nak pilih yang mana. So kita kena kuat lah. Adakah nak tambah RM1 untuk extra large ataupun kita nak maintain yang portion yang sama. Daripada tu fries lah. Ini saya ambil fast food ni pun contoh. Fries, kalau dulu yang straight cut, maksudnya yang swing shoe sebenarnya, kalori dia sangat rendah lah kalau berbanding dengan kita kata crisp cut yang besar. So lagi besar saiz kentang tu, lagi banyak minyak yang dia serap. Okay, so ada beza kalori, 400 kalori kat. Okey, yang kedua adalah benda-benda viral lah sebab ramai kita ni excited nak pergi tempat-tempat yang viral ataupun nak mencuba benda-benda yang viral sebab kita nak post dalam kita punya FB, dalam kita punya Instagram kan. So kita tengok sikit yang viral dalam setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas adalah boba tea. Kalau kita compare boba tea dengan kita punya teh-o biasa, teh-o biasa ini kalau kita kata 40 kalori tu kalau kita guna dalam 2 sudu teh gula 40 kalori. Kita compare dengan boba tea ataupun mana-mana brand lah yang teh dia tambah macam-macam lah, tambah
low fat milk ataupun ditambah boba, okay, kanji kan, ditambah yang itu, so, kita tengok dia punya perbezaan kalori yang sangat beza lah, sangat banyak lah, daripada 40 kalori dia boleh increase, orang kata 100 kali ganda lah ataupun lebih. So, yang ketiga adalah senario di Malaysia, di mana cara hidup kita dah berubah lah. Terutamanya bila kita kata ada pandemik COVID-19 kan. So, kita banyak sangat berubah, banyak duduk rumah, banyak order makanan daripada apps lah, daripada mana food service yang ada yang senang kan. So, yang kita tengok satu ada segi portion, kita punya makanan, makin lama makin besar portion dia, makin kreatif lah kita kata orang Malaysia ni. And then daripada segi food service, makin banyak food service yang ada dekat pasaran. Nak terutama kalau kita kat Penang ni, nak area mana semua ada. Ada Foodpanda, ada Delivery, ada Grab Food kan. Ada Tapau Food, macam-macam lah. Okay, dan kita punya kedai-kedai 24 hour restaurant pun banyak. Kini saya baik buat COVID lah. Sebab dia short dia punya operating hours kan. Kalau tak dulu 4 jam nak pergi mana. Tambah-tambah ni kalau Olimpik ni, musim Olimpik ni, kalau ikut-ikutnya penuh lah nasi kandang ke ataupun kedai-kedai 24 jam kan. Sebab masing-masing nak luangkan masa nak tengok sukan dengan kawan-kawan. Okey, so bila pergi nasi kandang semua tu, kita akan order lah extra lah, mestilah ada. Ayam takkan nak minyak kosong kan, so akan minyak manis. So kalau minyak manis takkan nak makan saja, tak makan kan. Kadang-kadang akan order juga roti canai dan sebagainya lah. Okey, selain pada makanan, kita akan tengok sikit daripada kita punya aktiviti fizikal. Banyaknya kita tengok TV saja, duduk saja lepas makan, tengok TV, duduk, and then main game kan. So banyak aktiviti fizikal kita orang kata area-areanya kawasan rumah lah. So banyak tak, orang kata sedentary, tak bergerak aktif. So ini juga mainkan peranan untuk kita mengenai obesiti lah. Kalau kita tengok kat sini adalah contoh-contoh kerajaan akhbar lah mengenai berapa ramai rakyat Malaysia yang obes ataupun overweight. So kalau kita tengok ranking kita pun makin lama makin naik lah di peringkat Asia Tenggara, mungkin nombor 1. And then bila tengok-tengok penyakit kronik pun makin naik lah juga untuk Malaysia ni. So ini bukan benda yang kita gembira lah. So bila kita tengok saban tahun statistik naik, so orang awam kita apa yang mereka respons? Kebanyakannya bagus yang ada yang nak exercise, nak amalkan makanan sihat. Cuma banyak juga orang kata founder lah ataupun pengeluar-pengeluar barangan kat luar ni, dia nak ambil kesempatan. So dia nak promote lah barang-barang yang kita rasa tidak membantu sangat untuk pencegahan obesiti. So yang ni orang kata pun harganya mahal, tapi keberkesanannya mungkin sementara lah. And then kalau kita tengok juga gym time ni lah tengah promote. So kita pun excited nak pergi gym. So kita bayar yuran. Tu pun pergi sekali je lah. So pembaziran. So kita tak nak, boleh nak pergi gym tak ada masalah. Cuma make sure benda tu berterusan lah. Bukan orang kata one off saja. Okay. Tengok sedikit definisi obesiti. Apa itu definisi untuk obesiti? Kalau ikutkan WHO, obesiti adalah condition of excessive fat. Maksudnya lemak yang berlebihan dalam badan. Okay, to the extent that health and well-being is adversely affected. Maksudnya dia bila lemak lebih dalam badan, dia mempengaruhi juga kepada kesihatan. Itu yang kita tak nak. Okay, pengumpulan lemak tubuh ini menyebabkan peningkatan berat badan bertambah. And then kalau untuk lelaki, kalau kita tengok kriteria daripada apa itu nak classify as obese ataupun tidak. Kalau lelaki adalah lebih daripada 25% lemak dalam badan lah. Kalau perempuan adalah lebih daripada 35% lemak dalam badan. Ini adalah mengikut CPG obesity yang lama lah 2004. Okay, so kalau kita dalam kategori ni, kita dah lebih daripada sasaran yang ditetapkan adalah kita consider sebagai obese ataupun gemuk lah kita kata. Okay. Ada dua bentuk obesiti. Yang pertama, kita akan tengok yang based on obesity ni adalah kita berdasarkan kepada pengagihan lemak tubuh. Yang pertama, kita kata android obesity dan yang kedua adalah peripheral obesity. Okay, android obesity ni adalah di mana pengagihan lemak dia bertumpu kepada bahagian perut ataupun kita kata abdomen lah. Okey, so kalau peripheral obesity pula, pengagihan lemaknya berkisar ataupun banyak terdapat di bahagian pinggul dan juga paha. Okey, peripheral obesity ni dipengaruhi oleh hormon steroid lah ataupun kita kata reproductive history. So selalunya kita akan kaitkan peripheral obesity ni di kalangan orang perempuan lah. So kalau android obesity mostly kita akan kaitkan dengan lelaki. Tapi ada juga yang jantina berbeza pun ada,
mesti boleh dapat lah mana-mana kategori obesiti ni, as long peragihan lemak dia bertumpu dekat kawasan yang kita kata sebutkan tadi. Okey, ada dua bentuk obesiti. Yang ni contoh lebih mudah untuk tuan-tuan perempuan lihat adalah seperti gambar lah, senang. Kalau apple obesity, apple shape ni, kita kata apple shape ni adalah android obesity, mana kita boleh nampak lah lemak bertumpu di bahagian abdomen atau bahagian perut lah, abdomen lah kat sini. Kalau kita tengok pear punya shape, buah pear shape, dia punya pengagihan lemak banyak bertumpu pada paha dan juga pinggul. Okey, sini kita kata apple shape, ni adalah pear shape. Okey, peripheral obesity, yang pear shape ni adalah lebih kurang berbahaya banding dengan abnormal obesity, tetapi dia lebih sukar untuk menurunkan berat badan lah. So yang ni keburukan dia. Tapi dia kalau dari segi risiko untuk penyakit, dia lebih rendah risiko penyakit berbanding dengan abdominal obesity. Okay. Abdominal obesity boleh diukur dengan menentukan paras visceral fat. Okay. Paras visceral fat ni macam mana kita nak measure? Kita boleh measure guna fat analyzer lah. So mana-mana sekarang banyaklah fat analyzer yang terdapat di pasaran. Okay. Visceral fat ni kita nak bacaan dia normal dia adalah kurang ataupun rendah daripada 10. So dia ada skala lah 1 sampai berapa kan. So kalau yang normal bawah pada 10. Okay, dan juga kita akan tentukan dengan waist circumference, ukur lilit pinggang. Okay, yang ini adalah dua kriteria ataupun dua indikator yang kita boleh gunakan untuk ukur abdominal obesity. Okay, ini nak tunjukkan sedikit mengenai abdominal obesity, iaitu pengagihan lemak yang bertumpu pada bahagian abdomen. So, bila lemak kita makin banyak di bahagian abdomen, dia akan menghimpit kita punya organ-organ. Sebab kita abdomen ni bahagian organ kita yang utama banyak duduk kat sini lah. Ada hati, jantung, ada pankreas dan sebagainya kan. So, bila dia bertambah dekat sini, dia akan menghimpit dan juga menekan utamanya bahagian-bahagian kita kata tulang belakang kita kan, ataupun kita punya lutut akan start sakit lah. So bila penambahan lemak-lemak ini, dia akan juga mengganggu kita punya productivity hormon-hormon dari segi pengagihan, contoh macam kencing manis yang akan melibatkan juga kepada darah tinggi dan sebagainya lah. Okay, untuk pengukuran antropometri atau status pemakanan kita lah, kita boleh tengok pada 3 benda. Satu ialah status protein, kedua adalah simpanan lemak, dan tiga adalah jumlah air dalam badan. So banyaklah kalau kita ada pergi gym, kata kita pergi pusat kesihatan yang khas untuk obesity, kita akan nampak lagi banyak equipment yang dia ada. Tapi kalau kita tak ada, apa yang kita boleh gunakan? Kita boleh check waist circumference. Yang paling senang, waist circumference kita boleh guna tali tape biasa pun tak apa. Tape baju pun tak apa, boleh ya. Ataupun kita boleh kira body mass index. Body mass index ni kita boleh kira kalau kita tahu kita punya berat dan juga kita tahu kita punya tinggi, kita boleh kira dah. So senang saja. Guna kalkulator je ataupun guna kalkulator dalam handphone saja pun boleh kita kira lah. Okey, bioelectrical impedance ni adalah fat analyzer lah, kebanyakan fat analyzer. So ikutlah, kalau kita nak beli dekat Shopee ke Lazada ke, dah ada juga kita penimbang yang ada bioelectrical impedance ni. Maksudnya kita boleh tengok fat kita punya percentage. Cuma setiap kata brand tu kejituannya berbeza lah. So kalau kita mampu beli yang branded sikit, so dia punya bacaan lebih jitu lah, maksudnya lebih betul lah. Kita tengok sedikit mengenai klasifikasi IGT ataupun indeks gliksemik tubuh ataupun BMI lah. Kita selalu sebut BMI lah. Okey, so untuk BMI, kalau kita punya bacaan BMI makin lama makin tinggi, dia punya risiko untuk mendapat penyakit kronik adalah semakin banyak. Penyakit kronik contohnya seperti jantung, buah pinggang, darah tinggi. Okey, itu kita kata penyakit kronik lah, contoh-contoh dia. Okey, yang tak berjangkit kat orang lain, kita je kena. Kalau kita tak jaga, kita kena lah. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, BMI yang normal yang kita nak adalah di antara 18.5 hingga 24.9. Ini kita kata normal lah. So, kalau kita tengok kat sini, kalau kita bacaan dia normal, risiko untuk mendapat penyakit kronik kita adalah rendah. Tapi kalau kita tengok BMI makin lama makin naik, ada overweight, obes tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, dia punya risiko mendapat penyakit kronik adalah semakin bertambah. So apa kita punya aim adalah untuk mendapatkan BMI yang normal. Okay, kalau katalah kalau kita bina badan ataupun kita kata yang bodybuilder, BMI dia selalunya tinggi, tapi yang tu kita akan tengok juga dekat dia punya peratusan lemak dan juga jisim otot lah. So kalau lemak rendah, otot dia banyak, so BMI tu orang kata indikator yang tak sesuai untuk dia lah. So dia kita guna indikator yang lain lah. Okay. Cara pengiraan BMI, saya rasa tuan-tuan dan perempuan semua dah tahulah tapi saya recap lah, kita ulang balik. Kalau kita nak kira BMI,
kita kena tahu berat badan kita dan juga kita kena tahu tinggi lah. So berat badan dalam kilogram, tinggi dalam meter. Ini contoh kat sini, Ali berusia 35 kilo, tinggi 120 cm. So kita tukar kepada meter 1.2. So ambil berat bahagi dengan tinggi dalam 1.2. Kalau kita guna kalkulator tu, kita tekan lagi sekali bahagi 1.2. Kita dapatlah berapa BMI dia. So kalau macam Ali ni 24.3, tapi kita tak boleh tengok lah sebab ini Ali ni contoh 13 tahun. Sebab kita punya BMI yang saya sebutkan tadi adalah untuk 18 tahun ke atas lah kan. Okey, so kalau katalah contoh lah, dia ni berumur 20 tahun. Kalau BMI 24.3, kita kata normal lah. Okey. So BMI kena tengok jugalah kalau dewasa ke, kanak-kanak ke dan sebagainya. Nah. Okey, so untuk penentuan buncit ataupun abdominal obesity, senang kita cakap buncit lah. Okey, kita kena tengok macam saya cakap tadi, kita akan tengok dua benda. Satu waist circumference, satu lagi visceral fat, lemak dalam badan. Okey, lemak dalam visceral fat. Okey, kalau untuk ukur lilit pinggang, kita akan tengok berapa kita punya saiz ukur lilit pinggang kita. Kalau lelaki, kalau lebih daripada 90 cm, perempuan lebih ataupun sama dengan 80 cm. Okey, yang ni kita kata tinggi lah. Okey, tinggi lah. Maksudnya kita nak lagi rendah daripada yang bacaan ini. Kalau lagi rendah, lagi normal lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia kata, mengikut satu kajian, dia kata waist circumference adalah salah satu faktor risiko mendapat penyakit jantung. Kalau kita punya ukur lilit pinggang kita makin lama makin naik, lebih daripada bacaan yang kita katakan tadi, so kita punya risiko untuk mendapat penyakit jantung adalah lebih tinggi. Okey, jika BMI anda dalam julat lebih daripada 24.9, maksudnya kalau BMI itu tak normal, maksudnya overweight dan ke atas, dan juga ukur lilit pinggang lebih daripada 80 ataupun lelaki lebih daripada 90, anda berisiko tinggi mendapat penyakit kronik. So kalau dia main dua kriteria, BMI lebih dan juga ukur lilit pinggang lebih, so risiko untuk mendapat penyakit kronik tu lagi, orang kata lagi tinggi lah, lagi double. Okey, bagaimana berat badan berubah? So ada tiga benda lah. Satu, kita kena tengok jika kita ambil tenaga yang kita guna tu, dan tenaga yang kita ambil tu, dia punya dekat mana dia duduk. Kalau sama ke, kalau salah satu tu lebih tinggi ke, apa akan jadi. So kita tengok kat sini adalah keseimbangan tenaga. Okey, kalau berat stabil ataupun maksudnya tak bertambah ataupun berkurang, maksudnya kalau kita timbang bulan ni 51 kilo, bulan depan pun 51 kilo. Okey, apa yang akan terjadi sebelum tu sebenarnya adalah tenaga ataupun tenaga tu yang kita makan lah, senang kita cerita, yang kita makan sama macam tenaga yang kita guna. Contohlah kata saya makan 1200 kalori, saya guna tenaga saya pun 1200 kalori, so saya takkan ada peningkatan berat badan. Tu kita kata kalau berat yang stabil lah, dua-duanya sama. Okay, kalau yang tenaga positif ni, maksudnya kalau berat bertambah, kalau tenaga yang diambil tu lebih banyak, contoh dia makan lagi banyak berbanding yang dia guna. Contoh katalah dia makan 2000 kalori, dia guna 1100 kalori je. So ada extra 900 kalori tu akan jadi apa? So dia akan simpan sebagai lemak. So sebab tu kita akan tengok peningkatan berat badan tu duk berlaku lah, duk naik-naik je, tak turun-turun. So yang ni kata-kata berat badan bertambah. So kita tak nak lah yang ni. Ini kita tak nak. Kita tak nak keseimbangan tenaga yang macam ni. Okay. Yang berkurangan, ini kita nak lah. Okay. Kita nak sama ada kalau tuan-tuan perempuan masuk program pengurusan berat badan, kita nak yang ini. Kita nak berat badan berkurangan di mana tenaga yang kita ambil ni, yang kita makan lebih rendah banding tenaga yang kita guna. Okay. Tetapi tenaga yang diambil ni tak nak terlalu rendah. Kita tak nak buat diet yang terlalu rendah. Maksudnya 500 kalori, bawah 1000 kan. Kalau kita perlu ambil 1200 kalori, kita kena ambil 1200 kalori. So sebab kita tak nak ada side effect lepas tu lah. Ataupun kita kata kita masuk program ni kejap je. Lepas 6 bulan tu tak boleh nak kontrol dah, sebab dulu diet sangat-sangat ekstrim kan. So lepas habis program makan macam biasa sebab tak ada siapa nak tengok. Tak nak macam tu lah. Kita nak makan berdasarkan keperluan kalori kita, keperluan tenaga kita. Okay. Kita nak tengok sikit macam mana kita nak kira pengiraan keperluan tenaga sehari. Ataupun kat sini saya buat short form, energy requirement ataupun daily calorie intake lah. So macam mana kita nak kira kita punya keperluan tenaga. So
Sebelum kita pergi tu, kita tengok sikit apa matlamat kita untuk program pengurusan berat badan. Okay, kita ada jangka pendek dan juga jangka panjang lah. So, untuk jangka pendek kita nak turun 10% berat badan dalam tempoh 6 bulan. Kita tak nak turun drastik, tak nak turun banyak sangat pun tak nak. Sebab kita nak penurunan berat badan yang selamat. Okay, dan kita nak kekalkan berat badan 6 bulan berikutnya. Contoh kalau masuk dalam program 6 bulan, kita tak nak dalam masa 6 bulan ni je, tak nak. Kita nak 6 bulan yang seterusnya. Itu lagi orang kata berkesan, baru capai. Baru berjaya lah. Okey, apabila capai berat badan ideal, kita nak jangka masa panjang dia adalah kekalkan berat badan dalam tempoh 2 tahun. Ini kita baru berjaya. Contoh katalah lepas program kita tinggal 60 kilo. So dalam masa 60 kilo tu, dalam masa 2 tahun tu kita nak 60 kilo je maintain berat badan kita. Tak nak dah bukan setakat 2 tahun. 2 bulan lepas tu, lepas habis program, dia naik pula 10 kilo. Tak nak macam tu nah. So yang berjaya, kita nak kekalkan berat badan dalam tempoh 2 tahun. Ataupun kalau ada kenaikan berat badan, kurang. Tak sampai pun 3 kilo. Itu kita kata baru berjaya. Okey. Keperluan tenaga, kita tengok daripada kita nak apa yang kita energi yang kita intake kena kurang rendah sikit lah daripada kita kata energi kita punya energi yang kita intake rendah banding dengan energi requirement apa yang kita perlu makan lah. So kat sini kita nak pengurangan 500 hingga 1000 kalori per day sehari lah. 500 hingga 1000 kalori satu hari daripada kita punya diet recall. So kita boleh tengok lah, maksudnya kita akan check tuan-tuan perempuan makan apa. Contohlah kata bila saya buat diet recall tu, kita tengok makan dari pagi sampai ke malam, setiap hari makan lebih kurang 3000 kalori je. So kita akan reducekan pengambilan makanan tu daripada 3000 kepada mungkin tinggal 2500 ataupun tinggal 2000. So pengurangan tu kita akan buat secara perlahan-lahan lah. Ini kita kata based on apa yang kita makan. Okey, yang kedua yang kita kata nak cara mudah, nak cara cepat, kita akan tengok mengenai pengiraan energy requirement mengenai quick method lah. Okay. Kalau untuk quick method, apa yang kita perlu tahu adalah BMI. Yang pertama, kita kena tahu BMI kita kat mana. Adakah kita normal ataupun lebih berat badan. Okay, kalau normal, bawah pada 24.9. Kalau lebih berat badan, atas pada 25 lah kita kata. So, daripada first tadi kita kata kita kena tahu kita punya BMI. Yang kedua, kita kena tahu kita ni level aktiviti fizikal kita kat mana. Adakah kita sedentary, adakah kita sederhana ataupun adakah kita aktif. Okey, ada 3 ni. So kita tengok, kita rasa kat mana. Kita ni sedentary ke, sederhana ke, aktif. So ada 2 kriteria ni memainkan peranan lah. Satu BMI, satu lagi aktiviti fizikal. Tetapi bagi individu yang obese, maksudnya ataupun overweight dan ke atas, ada 27.5 kita ambil, 27.5 ke atas BMI dia tak boleh pakai berat badan semasa. Jadi kita kena cari dulu berat badan dia pada BMI 22. Kalau tak sampai bila-bila pun dia susah nak turun lah. Sebab kalori dia tak berbeza banyak lah. So kalau untuk orang ataupun individu yang BMI lebih pada 27.5, perlu kira berat badan pada BMI 22. Ini adalah contoh kita kata macam mana kita nak determine, kita nak tentukan kita punya status aktiviti fizikal. Yang pertama, kalau kita kata sedentary, 75% daripada aktiviti harian dia dibanyakan habis dalam berdiri dan juga duduk. Sebanyak duduk, macam kita kata office worker kan, ataupun mandu teksi, mandu grab, tukang jahit ataupun operator telefon yang banyak duduk, banyak menghadap komputer saja ke. So kita kata kebanyakannya kita boleh assume as a sedentary. Kalau sederhana maksudnya 40% daripada aktiviti harian dihabiskan dalam keadaan duduk dan berdiri. So ini dia banyak tak duduk lah, maksudnya dia banyak aktif lah, orang tu aktif. Bergerak pergi sana pergi sini. Contoh dekat sini kita boleh tengok cikgu, tukang kayu, polis ataupun individu yang melakukan aktiviti fizikal 3 hingga 4 kali seminggu seperti senam aerobik. Ini maksudnya aktiviti fizikal yang dirancang bukan setakat buat basuh pinggan, sapu sampah tak. Ini yang dirancang, maksudnya macam jogging ataupun dia pergi buat aerobik ataupun pergi hiking. Itu kita boleh consider kat part ni lah. Kalau aktif, yang kebanyakan aktiviti harian dihabiskan dalam keadaan berjalan dan bergerak. Ini memang tak duduk langsung lah, jarang duduk lah. Okey, duduk waktu rehat je. Contoh kat sini ada buruh kasar ataupun pekerja buruh pekerja yang bahan binaan kan, ataupun yang atlet. Ini memang orang kata dia memang tak duduk diam lah. Memang mostly dia akan bergerak dan juga berjalan. So kita kata aktif.
Okey, macam mana kita nak kira quick method tadi yang saya kata tadi, first kali kita kena tahu kita punya berat berapa, BMI dekat mana kan. Yang kedua adalah status aktiviti fizikal. So kalau untuk quick method, first kali kita akan tengok cara formula dia adalah berat dalam kilo kali dengan faktor kalori. Okey, kat sini adalah contoh Mr. S lah, dia sedentary, berat dia 75 kilo, tinggi dia 1.56 meter. So kalau kita kira kat sini BMI dia 30.8. So kalau 30.8 macam saya cakap tadi, kita tak boleh kira, tak boleh ambil berat dia pada BMI 30.8. Kita kena kira berat dia pada BMI 22. So kalau kita kira kat sini BMI pada 22, berapa berat dia yang sesuai adalah 54 kilo. Kat sini contoh, kat sini kita tunjuk kat sini 22 BMI 22 kali dengan tinggi dia 1.56 kali dengan tinggi lagi sekali, kita akan dapat berat pada BMI 22. So daripada berat pada BMI 22 iaitu 54 kilo, kita kali dengan faktor aktiviti fizik, faktor kalori tadi, faktor tadi yang kita based on kepada aktif ataupun sedentary ataupun sederhana kan. So kalau macam dia sini sedentary 20 hingga 25, so kita kali dengan 20 dan juga kali dengan 25, so kita akan dapat julat. Okay, julat kalori. Julat yang dia perlu ambil setiap hari adalah 1100 kalori hingga 1400 kalori sehari. So ini boleh nampaklah berapa keperluan tenaga untuk Mr. S. Okey. Kita tengok sikit lagi kepada latihan penilaian kalori. Ini contoh kali Puan J. So Puan J ni BMI dia 21.08 ataupun 21.1. So kalau BMI normal, kita tak perlu dah kira berat pada BMI 22 kan. So kita terus kali dengan aktiviti fizikal dia. Faktor kalori dia adalah 30. Sebab dia kerani. Kerani kita kata sedentary kan. Sedentary, so 56 kali dengan 50. So keperluan tenaga untuk Puan J adalah anggaran dia 1700 kalori sehari. Okey. Kalau kita tengok lagi untuk exercise yang seterusnya, contoh kat sini Mr. A polis senaman 3 hingga 4 kali seminggu. So kita kata kat sini adalah sederhana. Okay, BMI 28.7 macam tadi, tak boleh ambil berat pada BMI 28.7, ambil berat pada BMI 22. So kita kalikan dengan tinggi, 22 kali dengan tinggi dia dapat 61.4. So kita kalikan dengan faktor kalori tadi untuk sedentary. So untuk Mr. A dia dapat 1600 hingga 1900 kalori sehari. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kira faktor kalori masing-masing lah, berapa keperluan tenaga masing-masing berdasarkan BMI dan juga aktiviti fizikal tadi nah. So untuk kalori makanan, so kita nak tengok sikit lah kalau kita tak ada apps. Tapi lo ni banyak je apps yang ada kat pasaran. Katalah tak ada apps, so kita nak tengok sikit apa itu kalori yang sepatutnya. Okay, kalori tu merujuk kepada yang tenaga lah, sama ada kita makan, yang kita ambil ataupun kita guna lah. Nah. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada piramid makanan Malaysia. Okay, piramid makanan ni adalah sebagai panduan untuk keseluruhan. Untuk ambilan makanan sehari. Contoh kat sini, kita boleh tengok kat sini lah piramid makanan 2010 hingga bandingkan dengan piramid makanan 2020. Piramid makanan 2020 adalah tertumpuk pada dewasa, 18 tahun ke atas sampai lebih kurang dalam sebelum warga emas lah. Okay, so yang ini untuk remaja, dewasa dan ke atas lah. Okay, so kalau sini kita tengok beza dia adalah kat mana kumpulan karbohidrat. Karbohidrat daripada kumpulan 1, bahasa bawah yang bawah sekali telah naikkan ke tingkat 2. Okay, yang bawah daripada karbohidrat dia dah pindah kepada kumpulan buah-buahan dan juga sayur-sayuran lah. Nah, okay. Okay, keperluan kita satu hari kita akan berdasarkan pada piramid makanan Malaysia. Kita akan follow untuk per meal, sekali makan berdasarkan konsep suku-suku separuh. Nah. Okay. Kat sini kalau kita nak kira lah, tiba-tiba lah itu handphone kita rosak kan, kita ada apps kita tak boleh nak guna untuk kita check berapa kita punya makanan kita yang kita ambil. Kita boleh berdasarkan kepada jadual pembandingan lah, keperluan kalori. So kita boleh nampak lah kat sini. Nah. Tapi kepada yang lebih senang, kita tengok gambar lah. Okay.
anggaran contoh ini adalah kumpulan karbohidrat. Karbohidrat kita ada nasi, biji rim, produk biji rim dan juga sayuran berkanji. Okay, dalam kat sini kalau kita nak agak-agak. Okay, kata kita satu sajian karbohidrat. Kalau kita tengok roti sama dengan roti putih 2 keping. Kalau roti whole meal pun 2 keping. Maksudnya kalau satu sajian karbohidrat bersamaan dengan 2 keping roti, sama ada roti putih ataupun roti whole meal. Okay, kalau kita makan itu, makan 2 keping. Kalau kita tak ada apps, tak ada label pemakanan tu, so kita nak agak-agak berapa kalori kat situ. Kalau kita tengok details, bukanlah 160 atau 140. Tapi kalau tak ada apps, kita boleh agak-agak. Kalau kat sini, kalau karbohidrat, satu sajian dia sama dengan 150 kalori. Sama juga kalau kita makan mi basah, satu cawan ataupun bersamaan dengan 2 senduk kan. 2 senduk mi basah, so roughly kalori daripada mi itu saja 150 kalori. Okay. Kalau untuk karbohidrat, kalau untuk ubi kentang bersamaan dengan 2 biji ubi kentang. Kalau kita kata apa lagi? Biskut pak sagi, biskut cream crackers samaan dengan 6 keping biskut cream crackers untuk satu sajian karbohidrat. So satu sajian karbohidrat bagi kita kalori roughly sebanyak 150 kalori. Okey, kalau buah-buahan, kalau detail ada setiap buah-buahan ada kalori berbeza lah. Tapi kalau kita katalah kita nak makan tak ada apps, tak ada handphone, kita nak agak-agak, so satu sajian buah-buahan bersamaan dengan 60 kalori. 60 kalori So kalau macam buah apple, lime, mangga, ciku, satu biji sekali makan. Kalau kata buah anggur 8 biji. Kalau buah durian 3 ulas lah, ataupun kalau ni durian besar-besar kan 2 ulas lah sekali makan. So banyak mana buah-buahan perlu kita ambil? Satu hari maksimum 2 sajian saja, tak boleh lebih Okey, so satu sajian buah-buahan bagi kita kalori sebanyak 60 kalori. Okay, kalau sayuran, berapa banyak kita perlu makan? Sebelum ni kalau kita perlu ambil sebanyak lebih ataupun paling minimum pun 3 sajian lah satu hari. So satu sajian sayuran, kalau kita kata sayur-sayuran yang telah dimasak lebih kurang dalam setengah cawan. Kalau yang ulam-ulaman ataupun sayuran yang tak dimasak, macam timun kita potong kan, bersamaan dengan 1 cawan. So ulam-ulaman ni kita boleh anggarkan hampir tak ada kalori lah, kita kata kosong lah. Ini sayuran yang kita kata tak tambah minyak. Kalau kita tambah minyak goreng, kita nak goreng atau bersambal, tu dia akan increase kalori daripada situ lah. Okey, kalau untuk daging, ayam, telur, kalau kita kata satu sasajan untuk kumpulan yang ini, untuk ayam, daging ataupun telur ataupun sotong kerang, satu sasajan adalah bersamaan dengan 130 kalori. Okey, kalau satu sajian ni macam mana? Kalau kita kata daging lembu tanpa lemak tu, kita kata besar dia 2 kotak saiz mancis. Kalau paha ayam 1 ketul. Kalau tulang ayam 2 biji. Kalau tulang puyuh 10 biji lah. Okay, yang ikut piramid yang baru. Kalau untuk apa lagi sotong 2 ekor. So kalau kerang 1 cawan. Okay, so ini kalau kita roughly nak anggarkan adalah bagi kita tenaga sebanyak 130 kalori. Kita tengok pula kepada ikan. Kalau ikan, satu sajian ikan bersamaan dengan ikan bilis 2/3 cawan. Ataupun kalau ikan kembung, ikan selat 1 ekor. Kalau ikan tenggiri, ikan ketul 1 ketul lah. So kalau satu sajian ni dia bagi kita tenaga ataupun kalori sebanyak 70 kalori. Okey. Kacang, satu sajian kacang dia bagi kita kalori sebanyak 220. So kita kena hati-hatilah. Kalau kita suka mengunyah, sambil tengok TV duk mengunyah, aja tak berhenti-berhenti tu kan. Kalau ke kacang, kita kena hati-hati sikit sebab dia memang protein ya, tapi dia juga tinggi dengan karbohidrat. Okey, so dia punya kalori lebih tinggi berbanding dengan protein-protein yang lain lah. Okey. Okey, susu dan hasil susu. So kita boleh tengok kat sini lah. Satu sajian susu, kalau kita tengok susu tanpa lemak, kalori dia lebih rendah lah, 90 kalori je satu gelas. Kalau susu tanpa lemak 90 kalori, kalau rendah lemak 125 kalori. Kalau susu tepung penuh krim 145 kalori. So susu ni jenis apa yang perempuan tentu nak makan terpulang. Kalau kita rasa kita nak jimat kalori kita dah tinggal sikit saja kan balance dia. So kita nak jimat, kita boleh ambil susu tanpa lemak ataupun skim milk ataupun susu rendah lemak. Tapi kalau tak ada, kalori kita banyak lagi, so kita boleh nak lebih sikit, nak rasa sedap sikit, kita boleh ambil susu penuh krim. So banyak susu kita boleh ambil satu hari 2 gelas saja. 2 gelas saja maksimum
Okey, untuk lemak, lemak seperti minyak masak, margarin, mentega, mayonis, santan, kacang tanah ni kita masukkan kategori sebagai lemak nah. So kat sini 1 gram lemak dia bagi kita tenaga ataupun kalori sebanyak 9 kalori. So kita kena hati-hatilah sebab contoh kat sini kita tengoklah minyak masak, satu sudu teh minyak masak dia bagi kita kalori sebanyak 45 kalori. Okay, kita nak tengok banyak mana kalori daripada lemak ataupun minyak. Kalau kita contoh mihun goreng, minyak yang biasanya kita pakai 3 sudu makan lah. Okay, dalam roti canai 4 sudu makan. So kat sini kita boleh nampak kalori dia tu berdasarkan pada minyak saja. Tak termasuk kita punya karbohidrat dari roti ke, mi ke, bihun ke ataupun tepung ke, tak termasuk nah. So kita boleh nampak lah lagi banyak yang kita guna untuk deep fry, lagi banyak minyak yang kita guna, lagi banyak kalori yang kita ambil daripada minyak masak tu. Okey, untuk karbohidrat, tadi kita kata macam untuk lemak kan, lemak 9 kalori untuk 1 gram. Kalau karbohidrat dia 4 kalori saja. So dia lagi rendah sikit kalori berbanding dengan minyak. Okey, kalau sini contoh saya tunjukkan contoh gula. Gula kalau satu sudu teh gula bersamaan 5 gram gula kita guna. Kalau kita nak tengok satu sudu teh tu berapa banyak kalori? 5 kali dengan 4. Sebab 1 gram 4 kalori kan. So 5 gram kali dengan 4 kalori. So satu sudu teh gula kita dapat 20 kalori kat situ. So kena hati-hatilah untuk penggunaan gula. Ni adalah gula putih, gula tebu dan sebagainya sama lebih kurang, tak banyak beza dia punya kalori dia. So saranan daripada WHO kita untuk kebaikan kita, kita hadkan ataupun kurang daripada 10% daripada keperluan tenaga kita. Maksudnya kalau kita ambil 2000 kalori, 10% tu ke bawah kita punya keperluan untuk gula. Tak boleh lebih nah. Kalau kita nak cegah penyakit, kita kena lagi rendah, kurang pada 5% daripada kita punya keperluan tenaga sehari. Okey, ini contoh pengiraan lah nah. Macam mana kalau kita nak kira, nak estimate lah. Jadi contoh kat sini kalau kita makan 1500 kalori, berapa banyak gula kita boleh ambil kalau ikut 10% nya 150 kalori. Kalau kita nak kira berapa gram ataupun sudu teh, kita boleh tengok kat sini lah. Contoh kat sini 150 kalori bahagi dengan 4 sebab untuk karbohidrat 1 gram 4 kalori kan. So kita boleh dapat gram dia 37.5 gram. So kalau nak tengok banyak mana 37.5 gram tu, kalau kita nak tengok dalam sudu teh, kita bahagi dengan 5 lah sebab satu sudu teh lebih kurang 5 gram. So kita boleh nampak lah berapa kita punya keperluan. Kurang pada 7,5 sudu teh gula sehari. Ini kalau orang ambil 1,500. Nak lagi bagus kena rendah pada 5%. Okey, banyak kalori daripada gula. Kalau kita tengok kat sini, kalau tengok aiskrim, so teh ais, teh tarik, cordial ke, semua ini banyak gula kan. So makanan yang tinggi gula ni sebenarnya ada juga kalori kat situ. So kalau macam mana kita nak jimat, so kita galakkan ambil air kosong sajalah. Sebab air kosong memang zero kalori, kosong kalori. Okey, untuk modifikasi diet. So apa kita boleh buat? So kita nak diet yang rendah lemak dan rendah kalori berdasarkan keperluan, bukan terlalu rendah. So kena ada juga kalori. Dan juga ada juga lemak. Lemak kena ada juga sebab lemak tu penting juga untuk kita punya pembinaan muscle, kita punya kulit, kita punya penghantaran neuron-neuron saraf ni kita. So kita perlukan juga lemak. Okey. Okey, pengurangan jumlah lemak kita akan kurangkan daripada lemak tepu, saturated fatty acid, dan juga makanan yang tinggi kolesterol ataupun juga makanan yang tinggi dengan triglyceride ataupun trans fatty acid lah, kita kata trans fatty acid. Tapi kita nak tingkatkan jenis-jenis lemak yang baik, iaitu lemak monounsaturated dan juga lemak polyunsaturated. Tu yang lagi bagus lah, kita nak tingkatkan yang itu. Okey, contoh omega tu kan. So pemilihan dan kaedah masakan rendah lemak dan minyak kita kena pandai lah. Maksudnya kita nak kurangkan yang goreng-goreng, kita nak kurangkan makanan yang bersantan, okey, yang hari-hari santan je kan. Tak nak. So kita nak increase kita makanan, kata makanan yang sihat lah. Contoh makanan yang kita guna kukus, kita steam, kita guna, kalau kita ada air fryer ke tak ada pun tak apa. Kita boleh boil macam biasa pun boleh, steam macam biasa pun boleh, bakar guna biasa pun boleh. Cuma make sure kalau kita bakar tu jangan sampai hangus lah. Kita kata yang hijau hitam tu kan, hijau hitam tu bahaya. Okey. Okay, penurunan berat badan secara mendadak akan mengakibatkan kehilangan air ataupun tisu badan ataupun otot kita dan bukannya lemak tubuh. Maksudnya kita tak nak bila kita turun sangat drastik, turun
turun mendadak, dia akan menyebabkan kita rasa macam dehydrated, macam nampak macam sakit tau, ataupun kita akan nampak sagging, tak nampak macam fit. So macam nampak menggelebih je, nampak macam orang kata apa, tak fit lah, tak kemat, tak macam nampak sakit lah. Tu tak nak yang tu, sebab kebanyakan yang itu adalah disebabkan oleh kehilangan air ataupun tisu badan otot. Kita tak nak hilang masa, kita tak nak hilang otot, kita nak hilang lemak. Okey, so kenapa kita kurangkan 500? Kenapa kita tak drastik sangat kurang banyak? Daripada contoh kita makan 2000 kalori, kita tinggal 500 kalori je untuk makan. Tak. Kita kurangkan sikit-sikit sebab kita nak kita konsisten. Sebab kita ni pun manusia dah, bukan robot kan. So kita pun nak makan. So kita pun nak tenaga. Sebab bila kita kurang tenaga, kita akan jadi sama ada hypo, kita tak efektif, tak produktif. So rasa cepat nak marah nah. Okey. So kenapa kita kurangkan sikit-sikit je? Kita kurangkan 500 kalori. Selalunya pun kita akan kurangkan 250 daripada makan dan juga 250 daripada senaman. Maksudnya kita akan increase senaman 250 kalori. Sebab kita nak target kita slowly selamat dan juga kita rasa tak fed up lah. Okey, kenapa turunkan 500 kalori? Sebab kenaikan setengah kilo lemak, 500 gram lemak tu, dia ambil masa dalam masa seminggu tu. Kalau kita ambil eksesif lebih pada 3,858 kalori. So kalau kita bahagilah 3,858 tu, kita bahagi dengan 7 hari. So 1 hari kita akan kurangkan 551 kalori. So kita ambil angka genap lah, kita round up, kita jadi 500 kalori. So kat situ main lah kenapa kita kurangkan 500 kalori. Sebab kita nak kurangkan at least setengah kilo. Yang selamat setengah kilo hingga 1 kilo per week kan. So yang tu kita punya sasaran. Okay, nasi ni. Nasi antara nasi putih, nasi ayam, nasi lemak, nasi tomato. Okay, bila pelbagai jenis masakan. So kalau kita nak tengok yang mana yang lagi selamat, kita boleh tengok nasi putih. Okey, dia punya portion sama. Dia punya kalori berbeza banyak. 332 kalori untuk nasi putih. Kalau nasi ayam 434, nasi lemak 474. Kalau nasi tomato, nasi berperisa, lagi banyak dia punya kalori dia. Sebab kebanyakannya kita akan increase lemak dalam tu lah. Ini masakan. Daripada bihun soto, kita tengok kepada bihun goreng kan. So, kaedah masakan berbeza, dia punya kalori pun berbeza. So kalau soto, sup, kita guna yang macam singgang-singgang tu kan, dia punya kalori lagi rendah berbanding dengan kita goreng. Sebab kita kurangkan penggunaan minyak kat situ. Sebab kita hadkan minyak. Ada juga soto juga minyak sikit-sikit kan, contoh tomeh awal tu. Tapi minyak dia tak sebanyak goreng. Okay, ini contoh ayam goreng. Ayam goreng yang kita goreng dengan kulit dan juga goreng tanpa kulit. So yang mana lagi banyak dia punya minyak dia. So kat sini kita boleh nampak lah kalau kita buang kulit. Kita tak makan kulit tu lagi banyak, lagi rendah kalori berbanding yang kita ambil dengan kulit sekali. Sebab kulit tu je tempat serap minyak kan. Sebab tu kulit tu sedap. So kita kena hati-hatilah. Kalau kita nak makan tu kita carikan yang kulit tak ada ataupun yang lemak tak ada, lemak kurang. Okey, kat sini kita nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan. Kita diet modifikasi lah. So kalau orang ni contoh dia ambil breakfast, dia ambil minum pagi, dia ambil lunch, dia ambil minum petang, dia ambil makan malam, dia ambil supper. Tapi kita boleh nampak lah kalau contoh pagi dia ambil nasi lemak, dia makan teh tarik, dia minum teh tarik, dia makan seri muka. So minum pagi dia ambil kacang goreng, dia ngunyah-ngunyah kan. So tengah hari dia ambil nasi ayam. Okey, petang pun minum petang dia makan juga. Nasi malam dia ambil nasi goreng. So supper dia ambil sikit snacking dan juga sirap. So total kalori kat sini lebih kurang dalam 3018. So dia buat modifikasi sikit. So lepas dia main program kot kan, dia buat modifikasi sikit. Breakfast dia ambil nasi putih. Daripada nasi lemak dia tukar ke nasi putih. Dia ambil teh tarik, dia maintain sebab dia nak minum juga sehari sekali, tak apa kita bagi. Okay. So seri muka tu, cucuk tu dia ganti dengan buah satu. Okay, minum pagi dia tak ambil kacang goreng. Tak perlu pun, dia kenyang lah kan. Dia kenyang lah, tak ambil dah minum pagi. So terus pada lunch tengah hari. Daripada nasi ayam dia ambil nasi putih. Dia ambil ikan bakar, dia ambil sup sayur. Lengkap kan. So dia ada protein, dia ada fiber dia ada. Okay. So malam dia terus makan malam. Nanti dia makan nasi putih, tom yum, sup ataupun sup dengan sayur. So daripada nasi goreng dia ambil nasi putih. Minum petang tak ambil. Maksudnya dia ambil snacking tu dia kurangkan. Untuk morning tea dengan minum petang dia tak ambil terus. Okay, supper dia maintain. Okay, daripada snack ringan, sirap semua tu dia ambil susu coklat. Dia ambil buah 2 biji. Kalau ikutnya, kalau kat sini nak lagi bagus ambil buah sebiji je lah. Sebab dia pagi dah ambil buah kan.
So kat sini kita boleh nampak pengurangan kalori hampir separuh lah. Daripada 3018 tinggal 1510 kalori. So kita nak macam ni lah. Kita makan macam biasa. Makan benda yang kita biasa makan. Kita tak suruh lah start ambil oat saja kan. Kita tak buat macam tu. So kita start daripada yang biasa. Cuma kita ubah sikit. Daripada goreng, kita ambil yang sup, steam dan sebagainya. Kita kata diet modifikasi lah. Ni contoh lah. Kalau kita ambil ketan goreng, selalunya kita akan ambil roti gandum, sandwich. Ni macam mana kita nak buat diet modifikasi. Pemilihan makanan yang lebih sihat. Suku-suku separuh. Yang ni adalah konsep suku-suku separuh. Kita boleh nampak kat sini. Kita nak standardkan saiz pinggan. Pinggan kita 10 inci saja lah. Sebab kita tak nak makan pinggan hotel. Pinggan hotel lagi besar, lagi banyak kita nak isi. Okey. So kat sini suku-suku separuh kita boleh nampak kat sini suku yang pertama adalah kumpulan karbohidrat. Kumpulan karbohidrat ikutlah nasi, mi, roti, vegetarian mana-mana, ubi kentang semua masuk kat sini. Suku yang kedua, kita boleh nampak protein kat situ, satu sajian sekali makan. Dan separuh tu adalah sayur. Okey, dan buah satu. So buah kita kata tadi satu hari 2 kali je kan. So kalau sekali makan kita try. Mungkin makan tengah hari satu, makan malam satu ke. Ataupun buah kita boleh buat snacking pun tak apa. So ayak kita nak minum adalah ayak kosong. Okay, ni contoh lah breakfast nak minum teh. Boleh lah teh on lah. Bukan boba tea. So ni contoh nasi lemak. Nasi lemak kan tak ada sayur kan. So kita boleh tambah lah. Increase sikit sayur. Bayam goreng ke. Kalau tak ada lah. Ataupun makan timun lah. Timun, salad. Itu paling senang lah. Okay. Itu saja untuk kita perkongsian kita hari ini. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan mendapat sedikit ilmu lah apa yang saya nak sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan boleh je datang ke Wellness Hub di KK Jalan Angsana Nina. So Assalamualaikum.